Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Imran Murdani bin Muhammad Sutri Zeno, S56526. Saya dari kumpulan 1. Saya akan menerangkan topik berkaitan dengan mengapa perkara ini masih berlaku walaupun terdapat penguatkuasaan. Jadi tanpa membuang masa, saya akan menerangkan 3 sebab saya mengapa faktor-faktor ini masih berlaku. Pertama sekali, sikap tidak bertanggungjawab oleh sesetengah pihak masih wujud. Masih lagi ada pemaju dan syarikat yang melanggar undang-undang dan akta sedia ada, seperti yang berlaku di Pulau Pinang baru-baru ini. Di Kampung Naran Batu Maung, terdapat sebatang sungai yang digelar penduduk-penduduk di situ sebagai sungai beracun. Ini kerana sungai tersebut terdapat banyak sangat sampah sarap sehingga menyebabkan air sungai tersebut berwarna hitam. Hasil tinjauan skuad TV3, terdapat sebuah kilang besi buruk yang berhampiran dengan sungai tersebut. Mereka mendapati bahawa kilang tersebut menjadi punca terbesar mengapa air sungai tersebut tercemar. Jadi contoh tersebut menunjukkan bahawa masih lagi ada syarikat-syarikat ataupun pemaju yang masih ingkar dan melanggar peraturan sedia ada. Seterusnya, sebab kedua ialah hukuman tidak mengurangkan kesalahan. Penalti yang dikenakan kepada pemaju dan syarikat yang melanggar undang-undang atau mencemarkan alam sekitar masih mampu dibayar. Kadar denda yang dikenakan kepada pemaju-pemaju ini ialah 50 ke 70 ribu ringgit kadar minimum dan 500 ribu ringgit untuk kadar maksimum. Jadi syarikat-syarikat besar tidak mempunyai masalah untuk membayar denda tersebut. Oleh itu, Menteri Alam Sekitar dan Air iaitu Datuk Seri Tuan Ibrahim bin Tuan Man mengusulkan di persidangan rakyat untuk meningkatkan kadar denda. Beliau mengusulkan untuk meningkatkan kadar maksimum sehingga 10 juta ringgit dan penjara 12 tahun. Sebab terakhir, mengapa perkara ini masih berlaku ialah orang awam terlalu berharap kepada penguatkuasa. Hanya sesetengah pihak sahaja yang memberi kerjasama kepada penguatkuasa sekiranya terdapat pencemaran alam sekitar yang berlaku. Jadi sebagai inisiatif, terdapat banyak aplikasi dan iklan yang dipaparkan oleh penguatkuasa kepada orang awam untuk membantu mereka mengurangkan kes pencemaran. Jadi, aplikasi ataupun iklan tersebut sedikit sebanyak membantu mereka untuk mengurangkan kes pencemaran yang berlaku di Malaysia. Itu sahaja daripada saya berkaitan mengapa perkara ini masih berlaku walaupun terdapat penguatkuasaan. Jadi sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Razif bin Abdul Rahman, nombor matrik S54289. Saya akan menerangkan tentang bahan-bahan yang menyebabkan pencemaran air. Antaranya ialah metana. Metana tidak mudah untuk dikesan di persekitaran air kerana ia tidak mempunyai bau dan warna. Metana ini sering digunakan sebagai bahan api untuk kereta dan turbin. Metana juga sangat berbahaya kepada manusia, antaranya ialah kepada kesan kesihatan kerana ia akan menyebabkan iaitu loya, muntah, pening kepala dan kematian. Seterusnya, bahan kimia yang sering digunakan di dalam industri ialah hidrogen klorida. Ia adalah sesuatu reagen yang sering digunakan untuk menjadikan sesuatu bahan. Sisa yang dibuang di dalam sungai akan menyebabkan penguapan gas berlaku dan memberi kesan yang teruk kepada manusia, antaranya ialah sesak nafas akibat bengkak di kerongkong, radang pada mata, radang pada kulit dan paling teruk ialah kematian kepada manusia. Selain itu, bahan kimia yang menyebabkan pencemaran di persekitaran air ialah acrylonitrile. Bahan kimia ini tidak mudah dikesan kerana tidak mempunyai warna tetapi mempunyai bau yang tidak menentu.
Bahan ini sangat berbahaya di kalangan manusia kerana ia mempunyai kesan yang mendalam. Ia dimetabolisme di dalam tubuh badan dan menjadi cyanida. Selain itu, ia akan menyebabkan pengsan, sawan dan kematian. Akhir sekali, bahan kimia yang menyebabkan pencemaran di persekitaran air ialah limonin. Bahan ini sering digunakan di dalam kedai makan atau industri yang mengendalikan produk makanan. Bahan sisa yang dibuang ini sangat sukar untuk dikesan kerana ia tidak mempunyai warna. Dan ia mempunyai kesan yang teruk kepada manusia kerana ia boleh menyebabkan dermatitis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Sufasli bin Nasruddin. Nombor metrik S51223. Okey, saya akan membentangkan tentang bolehkah punca pencemaran air ini dikenal pasti oleh masyarakat. Okey, jawapannya adalah boleh, tetapi langkah-langkah perlu dilakukan. Langkah pertama yang kita boleh buat adalah menyebarkan sebab dan akibat pencemaran air. Rakyat kita perlu dimaklumkan tentang kesan-kesan tindakan mereka dan mengetahui akhirnya kita akan mengalami kesan tersebut. Media sosial adalah satu cara menyebarkan mesej kepada demografi yang lebih luas, terutamanya demografi muda, kerana ramai remaja-remaja sekarang menggunakan media sosial untuk berhubung. Dan media sosial seperti yang selalu digunakan adalah seperti IG, YouTube, Facebook, Twitter dan sebagainya. Langkah kedua adalah menjadi contoh yang baik. Langkah-langkah yang anda boleh buat termasuklah minum dari botol air yang perlu dikitas semula, menggunakan beg kanvas masa membeli belah dan mengitarkan bahan kitas semula seperti kaca dan kertas. Seterusnya, langkah yang boleh diteruskan adalah mempunyai pemimpin yang kuat menganjurkan perjuangan. Jika ahli politik atau selebriti boleh melibatkan mereka dalam isu ini, iaitu pengikut mereka di media sosial, isu tersebut akan dikenal pasti oleh lebih banyak orang. Perubahan tidak perlu semestinya sangat besar, ia boleh bermula kecil. Setiap perlahan kecil akhirnya akan berkembang menjadi kesan yang besar. Dan ini hanya beberapa contoh tentang penyebaran punca pencemaran air kepada masyarakat. Kita perlu bersama-sama mengatasi isu ini. Assalamualaikum, nama saya Nur Hazim binti Mustafa, nombor metrik S5582 daripada kos Sains Kimia tahun 2. Saya daripada kumpulan 1. Perkara pertama yang saya ingin bincangkan tentang peranan masyarakat dalam mengatasi pencemaran air adalah, yang pertama, pastikan kita tidak membuang sampah secara sembarangan ke dalam tasik, laut, sungai. Ini boleh menyebabkan hidupan akuatik mati disebabkan oleh krisis air akan meningkat. Antara sampah-sampah yang kebiasaannya masyarakat kita buang ke dalam sungai adalah plastik, sisa toksik dan tumpahan minyak. Okey. Untuk plastik itu, hidupan akuatik seperti penyu, dia ingat benda tu adalah makanan. Jadi dia makan benda tu dan itu adalah salah satu punca menyebabkan penyu itu mati. Terusnya, hidupan akuatik juga tidak mendapat oksigen yang secukupnya disebabkan oleh tidak mendapat oksigen yang mencukupi. Ini kerana proses fotosintesis tidak boleh berlaku di dasar tasik ataupun laut itu kerana ditutupi oleh lumut. Melalui itu dia menghalang daripada cahaya matahari menembusi masuk ke dalam tasik, sungai, laut. Ia juga boleh menjejaskan kesihatan manusia. Seterusnya, poin yang kedua bagi mengelakkan pencemaran air berulang kembali adalah pihak bertanggungjawab perlulah mengadakan kempen-kempen seperti bertemakan sayangi sumber air kita. Okey, dekat situ kita boleh melakukan kempen di pantai-pantai. Kita boleh melakukan aktiviti kutip sampah-sampah di kawasan pantai, kawasan laut. Kemudian kita asingkan sampah-sampah yang kita kutip tu mengikut jenis masing-masing. Contohnya seperti kaca, letak kat bahagian kaca, kertas, letak kat bahagian kertas, plastik dekat bahagian plastik. Okey, dekat situ kita juga dapat mendidik masyarakat untuk lebih jadi berdisiplin dan tidak membuang sampah merata-rata kerana mereka
sudah ada rasa tanggungjawab untuk mereka buang benda-benda tersebut di pantai. Okey, yang ketiga adalah melakukan proses rawatan logik kumbahan air. Okey, melalui itu sistem pengaliran air di kawasan-kawasan rumah kita akan menjadi lebih bersih dan selamat untuk kita gunakan air tersebut. Okey, yang seterusnya kita perlulah memastikan pilihan air di kawasan rumah kita, di dalam rumah kita ataupun di kawasan yang berdekatan dengan kita ni, pilihan air sentiasa tertutup supaya dapat mengurangkan kadar pembajaran air dan dapat mengurangkan kadar rawatan air yang tercemar. Yang terakhir, pihak berkuasa perlulah mengenakan tindakan undang-undang kepada pihak yang tidak bertanggungjawab dengan mengenakan kompaun kepada kilang-kilang yang membuang toksik merata ke dalam sungai yang boleh menyebabkan sungai tercemar, dan ia juga boleh mendidik masyarakat supaya menjadi lebih berdisiplin. Terima kasih. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Syed Faizal bin Muhammad Rusli daripada Sarjana Muda Sains dan Sains Kimia. Okay, hari ini saya akan bentangkan tajuk bahagian saya, kesan jangka pendek terhadap pencemaran air. Okay, saya bagikan kepada dua subtopik. Pertama, kesan jangka pendeknya antaranya ialah keracunan air, maksudnya air tercemar. Okay, air tercemar ni dia boleh menyebabkan keracunan bagi hidupan yang consume air itu, antaranya manusia. Kalau dekat sungai, haiwan. Okay, untuk poin kedua, bila air tercemar, dia akan menyebabkan maksudnya akan ada penyakit-penyakit yang disebabkan oleh air yang tercemar tersebut. Okay, antara penyakit yang biasa kita lihat, biasa kita dengar bila waktu musim tengkujuh, bila kita dah tahu bila air makin banyak, so penggunaan air pun banyak kan. So antara penyakit yang kita biasa dengar, taun dan sebagainya. Disebabkan penyakit itulah disebabkan tercemarnya sungai, tercemarnya bahan air. So boleh lead kepada penyakit yang bukan dia boleh menyebabkan terjejasnya kehidupan manusia, dia boleh menyebabkan lebih buruk lagi, akan jadi kematian. Okay, sekian, terima kasih. Nama saya Tam Dao Hong, nombor S52428. Saya Ketua Kumpulan 1. Saya hendak tentangkan akibat-akibat panjang yang diberikan oleh pencemaran air. Saya akan bermula. Pencemaran air dengan kawasan yang besar seperti segara dan bahar adalah satu akibat jangka panjang. Salah satu masalah adalah kelebihan alga. Alga atau algae dalam bahasa Inggeris atau haitai dalam bahasa Cina adalah kumpulan besar dan pelbagai organisme ringkas, biasanya autotrofik, pelbagai daripada bentuk unisel hingga multisel. Kenapa kelebihan alga? Jawapan ini adalah sangat mudah, iaitu kerana bahan-bahan kimia dilepaskan ke dalam sumber air. Bahan-bahan seperti baja atau kumbahan boleh melepaskan bahan-bahan kimia yang mengandungi nitrat atau fosfat ke dalam air. Dua-dua bahan kimia tersebut adalah makanan untuk algae dalam air. Oleh itu, alga membiak dengan jumlah yang besar. Kelebihan alga sendiri bukanlah satu masalah yang besar, tetapi semasa alga itu mati, masalah kecil menjadi masalah besar. Oksigen dalam air tersebut digunakan hampir habis, kualiti air keseluruhannya pun merosot. Kehidupan akuatik mati akibat kekurangan oksigen. Ya, itu adalah akibat panjang yang pertama. Akibat jangka panjang yang lain adalah kemerosotan ekonomi. Sebagai contoh, pada tahun 2019, kos untuk kerajaan Jepun untuk membersihkan pencemaran air kepada bencana Fukushima menghampiri $660 bilion. Kemalangan nuklear Fukushima 1 merupakan krisis pencemaran nuklear akibat kerosakan dan pelepasan bahan radioaktif di loji kuasa nuklear Fukushima. Akibat bencana gempa bumi dan tsunami raksasa yang melanda Jepun pada 11 Mac 2011. Reaktor-reaktor yang lain pula
ditutup secara automatik. Selepas gempa, kemudian bencana kecemasan dipasang untuk memacu pam air yang diperlukan untuk menghidupkannya. Loji ini dilindungi oleh sebuah benteng laut yang direka untuk menahan tsunami. Sekarang, bayangkan kemungkinan negara kita terlibat dalam masalah yang serupa. Masalah ini akan mempengaruhi ekonomi negara kita dengan akibat yang sangat-sangat besar. Malaysia tidak bersedia untuk kemalangan saiz ini. Oleh kerana ini adalah salah satu masa jangka yang